Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Sebelum kita teruskan, sila pastikan anda tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, hari ini ada seorang ini yang telah pun terlanjur kata dan merasa beliau biadab dan telah pun memohon maaf atas keterlanjuran beliau, kata-kata beliau terhadap dan kepada Anwar Ibrahim. Saban hari mula kelihatan, mula kedengaran beberapa orang mula menunjukkan rasa hormat kepada Perdana Menteri kita yang baru, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan mengidolakan sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya pun bukan pentaksub sangat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi walau bagaimanapun, kita ingin memberikan kredit kepada mana-mana pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Kita harus puji dan kita harus memberikan kredit kepada mereka. Apa salahnya kita memberi pujian kepada apa yang dilaksanakan yang terbaik? Hari ini timbul atau tular satu pengakuan maaf daripada Ramesh Roa terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau mengaku kebiadaban dan terlanjur kata. Apa ceritanya? Ikuti terus ulasan ini, tinggalkan komen anda. Agak-agak nanti ada lagi orang yang akan tampil memohon maaf, tampil meminta maaf dan tampil supaya mereka mengakui mungkin keterlanjuran terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pada pendapat anda akan ada siapa yang akan menyusul selepas ini. Saudara-saudara, pegawai khas kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, Ramesh Roa, membuat permohonan secara terbuka kepada Anwar Ibrahim ke atas keterlanjuran kata-kata dan kebiadabannya terhadap Perdana Menteri itu. Ramesh merupakan pemimpin NGO Pro Barisan Nasional yang lantang mengkritik Anwar pada masa lalu. Semalam, dia mula menjalankan tugas sebagai pegawai khas Zahid untuk hal ehwal masyarakat India. Nah, syukurlah. Beginilah yang kita mahu. Bukan kerana beliau dilantik menjadi menteri ataupun pembantu khas kepada Zahid Hamidi, tetapi untuk supaya tidak akan berlaku dendam sana sini, lebih baik mengaku dan memohon maaf. Baiklah saudara-saudara sekalian, setelah meneliti hala tuju kerajaan perpaduan ini, kata Ramesh, saya ingin memohon maaf secara terbuka kepada Anwar kerana keterlanjuran kata-kata dan kebiadaban saya terhadapnya pada masa lalu. Adakah satu hari nanti kita akan mendengar pula Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang tampil memohon maaf dan tampil memahami akan hala tuju kerajaan perpaduan ini? Ini menjadi persoalan kita kepada pemerhati politik. Sejauh mana mereka akan masih mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, sejauh mana mereka berjaya mengkritik lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya langsung tak terfikir, kata Ramesh, kebijaksanaan Anwar dalam bagaimana dia nak bina semula negara ini. Saya memang cukup terharu melihat perancangan yang dia telah sediakan untuk Malaysia, kata Ramesh. Terbukti sejak dia menjadi Perdana Menteri, ringgit semakin kukuh, pelabur mula masuk. Dunia memuji Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya dalam satu video yang disalurkan di saluran YouTube Minda Prihatin. Ramesh malah menyifatkan Anwar sebagai anugerah Tuhan dan berkata, negara kerugian kerana dia tidak menjadi Perdana Menteri dengan lebih awal. Nah, tahniah. Itulah. Mungkin sebab inilah yang paling ditakuti oleh Tun Mahathir Mohamad. Mungkin perkara inilah yang paling ditakuti oleh Tun Mahathir Mohamad. Mungkinkah kelejenan ataupun kemasyuran Tun Mahathir Mohamad akan ditutupi oleh kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas ini? Anda tulis nanti. Dia turut menggesa rakan-rakan yang lain yang sebelum ini menentang Anwar agar mengubah pendirian mereka serta menyalahkan Dr. Mahathir Mohamad atas kebencian mereka terhadap Anwar dan DAP. Mahathirlah yang menghasut kami untuk membencir Anwar dan DAP, kata beliau. Tapi hari ini, apabila kebenaran terbongkar, sebagai manusia, saya harus memohon maaf kepada Anwar, katanya. I'm sorry sir, katanya lagi.
Rames mula mendapat perhatian ketika pentadbiran Najib Razak sebagai pemimpin NGO Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin yang sering membuat laporan polis terhadap pengkritik kerajaan. Dia juga terlibat mendakwa Anwar melakukan liwat pada 2020 apabila mengaku telah memujuk individu yang didakwa menjadi mangsa untuk membuat akuan berkanun SD berkenaan dakwaan itu. Dia juga menganjurkan sidang media untuk balu kepada penyiasat persendirian P. Balasubramaniam Santamanil Selvi yang memohon maaf kepada Najib dan isterinya Rosmah Mansur. Ini untuk membayangkan pasangan itu tiada kaitan dengan kematian suaminya. Rames didakwa memberi wang kepada Santamil Selvi untuk mengadakan sidang media itu, namun kedua-duanya menafikan dakwaan itu. Pada 2008, Balasubramaniam membuat SD mendakwa Najib, kenal model warga Mongolia yang dibunuh Altantuya Saribu. Dia bagaimanapun membuat SD kedua untuk menarik balik dakwaan itu sebelum keluar dari negara. Balasubramaniam meninggal dunia pada tahun 2013. Saudara-saudara sekalian, inilah isu yang paling panas yang saya dapati hari ini. Sila share video ini kepada semua kenalan kamu yang mungkin selama ini masih menyangka bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mampu membuat pembaruan kepada Malaysia. Namun demikian saudara-saudara sekalian, apabila orang mula tampil memberikan pendedahan, memberikan pengakuan demi pengiktirafan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, lihatlah ini terjadi. Yang kita mahu bukan mengecil-ngecilkan, bukan membesarkan sesiapa, tapi kita mahu perpaduan berlaku di Malaysia. Tiada lagi pertikaian dan kita mahu kestabilan politik Malaysia ini berkekalan sekurang-kurangnya 5 tahun lagi. Inilah yang kita mahu. Apabila pelabur datang beramai-ramai, negara makin menjadi kuat. Dan seperti yang dikatakan oleh Rames Roy ini, beliau mengatakan beliau tidak pernah terfikir kebijaksanaan Anwar dalam bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim membina semula negara ini. Saya memang terharu, kata beliau, melihat perancangan yang telah Anwar sediakan untuk Malaysia. Terbukti sejak menjadi Perdana Menteri, ringgit semakin kukuh, pelabur mula masuk. Dunia memuji Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata Rames Roy. Selain itu, beliau turut menyifatkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah anugerah Tuhan dan berkata, negara kerugian kerana dia tidak menjadi Perdana Menteri lebih awal. Saya secara peribadi sudah lama saya katakan ini, iaitu sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menjadi Perdana Menteri pada era 2018 waktu kekalahan Barisan Nasional, tetapi oleh kerana Tun Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri. Dan pendedahan yang menarik lagi ialah dia turut menggesa rakan-rakan yang lain sebelum ini tentang Anwar untuk mengubah pendirian mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.